Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Ashira binti Kamar Zaman, nombor di 20313157. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Gerakan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ni apa? Iaitu Hizbut Tahrir bermaksud Parti Pembebasan. Organisasi politik antarabangsa pan-Islam dan fundamentalis yang menggambarkan ideologi sebagai Islam. Tujuannya sebagai penubuhan semula khilafah Islam atau negara Islam. Pemimpin Hizbut Tahrir ni siapa? Iaitu Syekh Atta Abu Rashta. Dan pengasasnya adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Hizbut Tahrir berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya serta untuk mendirikan kembali sistem kekhilafan. Hizbut Tahrir ini merupakan jemaah politik, bukan jemaah kerohanian iaitu tarikat, bukan badan ilmiah iaitu lembaga agama, bukan institut pendidikan iaitu akademi, dan juga bukan pertubuhan sosial iaitu sosial kemasyarakatan. Apa orang kata asal usul Hizbut Tahrir iaitu latar belakangnya adalah Hizbut Tahrir ini bermaksud membangkitkan kembali umat Islam, membebaskan umat dari sistem perundangan dan hukum-hukum bulan Islam serta membebaskan mereka dari cengkaman dominasi dan pengaruh negara asing. Ia juga bermaksud membangun kembali daulah khilafah Islamiah tersebut bagi menerapkan kembali hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tujuan dan kegiatan Hizbut Tahrir ni iaitu tujuan Hizbut Tahrir ni adalah mengembangkan kehidupan dan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Maksudnya untuk mengembangkan lagi lah agama Islam ni daripada sekelompok kecil, akan mengembangkan supaya lagi meluas ilmu agama tersebut. Seterusnya, menegakkan pemerintahan di bawah naungan Daulah Islamiah. Selain itu, dia dapat mengembangkan risalah Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Ia juga dapat mengembalikan kedudukan umat seperti masa kejayaan. Akhir sekali, untuk tujuan Hizbut Tahrir ini adalah menyampaikan hidayah iaitu petunjuk syariat bagi umat manusia, umat Islam. Macam contohnya bila kita dapat hidayah suatu benda tu, kita rasa macam nak pas kat orang, nak bagi tahu kat orang supaya kita dapat macam meluaskan lagi agama tu ke seluruh dunia. Seperti itulah. Seterusnya, apa kegiatan Hizbut Tahrir ni? Iaitu mendidik dan membina umat dengan sakafah Islam, membebaskan dari akidah yang rosak, pemikiran yang salah serta yang salah dan persepsi yang keliru. Contohnya, apa yang orang kata bila kita nampak satu orang tu tak elok, kita jangan endahkan dia. Kita perlu baikikan dia daripada yang rosak ke lebih baik. Yang mana salah, kita betulkan. Seterusnya, kegiatan yang bersifat politik baik sebelum mahu pun sesuatu mengambil alih pemerintahan. Orang kata time politik ni, time kegiatan ni, pemerintahan mestilah orang kata nak adil, yang baik, yang kata amanah. Macam itulah. Akhir sekali, mengembangkan dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan dalam kehidupan dan menjadi dasar negara, perlembagaan dan sistem perundangan. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya pas kepada kawan saya seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, saya Nur Aisyah Afini binti Karim Syam. Perjuangan Hizbut Tahrir di seluruh dunia. Hizbut Tahrir merupakan antara gerakan Islam yang terbesar dan menonjol di Britain, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Palestin dan beberapa negara yang lain. Contoh dekat Palestin, Hizbut Tahrir mengadakan kuliah setiap minggu di Masjidil Aqsa selepas solat Jumaat yang dihadiri oleh ribuan umat Islam. Okey, yang kedua, contoh di Indonesia.
kuliah dan ceramah Hizbut Tahrir diadakan di masjid-masjid di seluruh Indonesia. Okey. Dan seterusnya tentang dakwah Hizbut Tahrir. Okey. Dakwah yang dia buat tu ada dalam beberapa kaedah yang dipilih untuk mengembang dakwah tersebut dalam hukum syarak yang tertentu yang diambil dari tariqah. Okey, Hizbut Tahrir ni juga menetapkan metod perjalanan dakwahnya dengan 3 tahap, iaitu tahap pertama, tahap pembinaan yang dilaksanakan untuk membentuk kadar mempercayai pemikiran Hizbut Tahrir dalam rangka pembentukan penubuhan parti. Okey, tahap kedua, tahap yang berinteraksi dengan umat yang dilaksanakan agar umat turut mengikut kewajipan dakwah Islam untuk mewujudkan perjuangan dalam realiti kehidupan. Okay, tahap kedua ni kita berinteraksi sesama Islam untuk mengikut kewajipan dalam Islam ni dan mewujudkan satu perjuangan dalam realiti kehidupan, iaitu perjuangan dalam berdakwah, macam tu lebih kurang. Okey, tahap ketiga, tahap yang diambil alih kekuasaan yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengembangkan risalah Islam ke seluruh dunia. Maknanya, ambil alih kekuasaan ni macam kita buat sesuatu cara tu untuk mengembangkan lagi dakwah Islam ni ke seluruh dunia. Macam itulah. Okey, seterusnya tentangan terhadap Hizbut Tahrir. Tentangan Hizbut Tahrir ni ada 4. Yang pertama, halangan dan tentangan dari barat yang melihat Hizbut Tahrir ni sebagai satu ancaman dan pengganas. Okey, yang kedua, halangan dari penguasa kaum Muslim. Hizbut Tahrir sering ditentang oleh pemerintah yang ada. Okey, yang kedua ni, Hizbut Tahrir sering ditentang oleh pemerintah yang ada ni daripada penguasa kaum Muslim. Itulah penguasa yang ambil kuasa tu untuk menghalang gerakan Islam Hizbut Tahrir ni untuk berdakwah. Dan yang ketiga, dari gerakan Islam yang lain, Hizbut Tahrir turut ditolak dan menganggap kewujudan Hizbut Tahrir sebagai saingan atau musuh. Okey. Hizbut Tahrir ni turut ditolak oleh gerakan Islam yang lain sebab diorang anggap Hizbut Tahrir ni bukan satu platform dakwah dan diorang ni hanyalah sebagai saingan atau musuh. Diorang anggap macam tu. Okey, dan yang terakhir, dari umat Islam sendiri yang mensyaki bahawa gerakan Hizbut Tahrir adalah bagi merampas pemerintahan tempatan untuk diserahkan kepada seorang pemimpin khalifah. Okey, yang ni umat Islam tu lah dia syak yang Hizbut Tahrir ni hanyalah untuk merampas pemerintahan tempatan. Dan Hizbut Tahrir ni macam nak menyerahkan pemerintahan tersebut kepada seorang pemimpin khalifah. Umat Islam tu lah yang lain tu dia syak lah yang gerakan Islam Hizbut Tahrir ni macam nak rampas pemerintahan tempatan dan serahkan dekat pemerintah khalifah tu, pemimpin khalifah tu. Okey. Syukran, sampai situ je pembentangan kami hari ni. Maaf kalau ada sedikit silap daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.